Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk pelajaran sirah. Okey, sebelum ni kita dah belajar pasal unit 1 iaitu peristiwa penurunan wahyu di Gua Hira. Okey, hari ni kita akan masuk unit yang seterusnya, unit 2 dan unit 3 iaitu berdakwah secara rahsia dan orang yang mula-mula beriman. Jadi, Ustazah harap semua anak-anak dah bersedia untuk menerima pelajaran hari ini. Sesiapa yang ada buku teks boleh buka muka surat 5. Okey, sesiapa yang belum lagi menerima buku teks boleh buka link e-book yang telah diberi. Okey, so semua Ustazah harap bersedia tenangkan fikiran untuk terima pelajaran hari ini. Okey, sebelum kita mula, kita masuk dalam unit 2 tu, berdakwah secara rahsia. Kita tengok dulu, apa itu dakwah? Okey. Kita tengok. Apakah dakwah? Dakwah tu bahasa Arab, dakwatun. Melayu kata ajak. Ajak benda, ajak orang buat baik. Okey, jadi tadi kita dah tahu apa itu dakwah, iaitu mengajak orang berbuat baik, maknanya mengajak ke arah kebaikan. So, okey, kita akan masuk unit 2, dakwah secara rahsia. Okey, baca dan fahami. Okey, Nabi Muhammad SAW memulakan dakwah secara rahsia setelah turun ayat berikut. Okey, kiranya Nabi Muhammad dia memulakan dakwah ni lepas dia terima perintah dari Allah yang Allah turunkan dalam ayat Al-Quran iaitu surah Al-Mudassir ayat 1 hingga 5. Okey, mari sama-sama kita dengarkan surah Al-Mudassir ayat 1 hingga 5. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Okey, tadi kita dah dengar alunan suara surah Al-Mudassir ayat 1 hingga 5. Okey, kita baca maksudnya. Okey, apa maksudnya? Wahai orang yang berselimut, bangunlah serta berilah peringatan dan amaran kepada umat manusia dan Tuhanmu, maka ucaplah dan ingatlah kebesarannya, dan pakaianmu, maka hendaklah engkau bersihkan, dan segala kejahatan, maka hendaklah engkau jauhi. Okey, dekat sini kita nampak dalam surah Al-Mudassir ni Allah dah Allah menurunkan perintah supaya kita ni bangun dan beri peringatan kepada manusia. Maknanya Allah beri perintah kepada Nabi Muhammad supaya bagi perintah, maknanya mengajak orang berbuat baik. Maknanya tinggalkan segala kejahatan. Maknanya tinggalkan segala kejahatan dan ajak ke arah kebaikan. Okey, seterusnya. Okey, muka surat 6. Nabi Muhammad SAW memulakan dakwah secara rahsia supaya orang ramai tidak terkejut dengan sesuatu yang baharu yang mereka tidak pernah dengar dan alami sebelum ni. Okey, sekarang dekat sini poin pentingnya kita tahu apa sebab Nabi memulakan dakwah tu secara rahsia, maknanya secara sembunyi-sembunyi. Okey, sebabnya dia tak nak orang ramai iaitu orang kafir Quraisy terkejut dengan sesuatu yang baru. Yelah, bagi mereka ni, bagi orang kafir Quraisy ni, agama Islam ni adalah satu ajaran yang baru kan, bukan ajaran nenek moyang diorang. So, Nabi mengambil jalan untuk memulakan dakwah secara rahsia dahulu, maknanya secara sembunyi. Maknanya Nabi memulakan dakwah ni kepada kaum yang terdekat, maknanya ahli keluarga dan sahabat andai. Okey,
So, kita dah faham Okey, seterusnya kita masuk unit 3, orang yang mula-mula beriman. Okey, kita tengok Baca dan fahami. Nabi Muhammad SAW memulakan dakwahnya kepada ahli keluarga dan kaum kerabat terdekat serta sahabat-sahabat baginda dalam kalangan kaum Quraisy. Sahabat-sahabat yang mula-mula beriman antaranya ialah Khadijah binti Khuwailid, iaitu isteri Nabi Muhammad SAW, Ali bin Abi Talib yang merupakan sepupu baginda yang masih kanak-kanak dan tinggal bersama Nabi Muhammad SAW. Seterusnya Ummu Aiman, pengasuh Nabi Muhammad SAW. Zaid bin Harithah, hamba yang dibebaskan oleh Rasulullah SAW dan dijadikan anak angkat. Abu Bakar bin Abi Quhafah, iaitu teman rapat Rasulullah SAW, atau nama lain dia adalah Abu Bakar As-Siddiq. Okey, selain tu antara orang yang paling awal beriman adalah Uthman bin Affan, Zubair bin Al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka ni adalah orang yang diseru dan diajak oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk memeluk Islam. Okey, seterusnya. Okey. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara rahsia selama 3 tahun. Okey, dekat sini ada poin penting. Soalan selalu tanya. Okey, kalau keluar periksa dia akan tanya, Nabi berdakwah secara rahsia selama berapa tahun? Okey, jawapannya Nabi berdakwah secara rahsia selama 3 tahun. Ingat ni poin penting. Okey, baginda memilih rumah Al-Arqam bin Abi Arqam. Okey, itu poin penting yang kedua. Okey, kiranya Nabi memulakan dakwah di mana Nabi pilih rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Okey, Nabi memulakan dakwah ni dekat kota Mekah. Tapi Nabi memilih rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam ni untuk menjalankan dakwahnya. Okey, dianggarkan seramai 40 orang yang telah beriman pada peringkat ini. Maknanya pada peringkat Nabi berdakwah secara rahsia ni dianggarkan dalam lebih kurang 40 orang telah beriman pada peringkat ini. Okey. Kita tengok bawah tu penghayatan. Hendaklah menyeru kebaikan kepada diri sendiri, keluarga, kemudian kepada orang lain. Okey, kita dah tahu kan kalau menyeru kepada kebaikan tu, itulah makna dakwah tu sendiri. Maknanya kita mengajak orang untuk ke arah kebaikan. Bukan saja diri sendiri, maknanya kita ajak keluarga kita buat baik dan seterusnya kawan-kawan kita. Lepas tu kita ajak orang lain pun berbuat baik. Okey, sebelum Ustazah akhiri, okey, untuk lebih faham kesimpulan pelajaran yang telah kita belajar hari ni, okey, kita tonton video yang Ustazah sediakan ni Okey. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula menyampaikan dakwah secara rahsia di kota Mekah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah secara rahsia selama 3 tahun. Dakwah secara rahsia ini disampaikan kepada ahli keluarga dan sahabat terdekat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memilih rumah Al-Arqam bin Abi Arqam sebagai pusat penyebaran dakwah ketika itu. Dianggarkan seramai 40 orang yang telah beriman pada peringkat ini. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebarkan dakwah secara rahsia, maka ramailah orang yang mula beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara orang yang mula-mula beriman adalah yang pertama, Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, iaitu isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Yang kedua, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, iaitu sepupu baginda yang masih kecil ketika itu. Yang ketiga adalah Ummu Aiman, iaitu pengasuh Nabi Muhammad SAW. Dan yang keempat adalah Abu Bakar bin Abi Quhafah atau dikenali sebagai Abu Bakar As-Siddiq, iaitu teman rapat Nabi Muhammad SAW. Antara orang yang terawal yang beriman yang lain adalah Az-Zubair bin Awam, Talhah bin Ubaidillah, Uthman bin Affan, Abdul Rahman bin Auf, Zaid bin Harithah, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi, untuk kita lebih memahami lagi kisah dakwah secara rahsia ini, mari kita mendengar dan nasyid bersama-sama. Allah yang Maha Kuasa mengutus Nabi Muhammad menerangi kegelapan, membersihkan kejahilan. Dakwah Nabi yang pertama pada sahabat dan keluarga, tinggalkanlah berhala, sembahlah Allah yang Maha Esa. Dakwah secara sembunyi menyampaikan wahyu ilahi, menjadi contoh teladan kepada semua pengikutnya. Allah yang Maha Kuasa mengutus Nabi Muhammad menerangi kegelapan, membersihkan kejahilan. Dakwah Nabi yang pertama pada sahabat dan keluarga, tinggalkanlah berhala, sembahlah Allah yang Maha Esa. Sayyidatina Khadijah, Sayyidina Abu Bakar, di antara yang pertama menerima dakwahnya. Okey, dah tonton kan video tadi? Okey, semoga anak-anak faham ya untuk pelajaran hari ni. Okey, untuk tugasan, okey, nampak yang Ustazah dah kotakkan tu? Okey, Ustazah nak awak yang ada buku tulis, sediakan satu buku tulis sirah untuk pelajaran sirah. Okey, tulis hari dan tarikh hari ni dan jawab soalan tu. Okey, ada 3 soalan kat situ. Okey, yang pertama, nyatakan sebab dakwah dimulakan secara rahsia. Okey, ni Ustazah dah bagi tahu kenapa Nabi memulakan dakwah dia secara rahsia. Okey. Dan soalan yang kedua, siapakah sasaran dakwah baginda? Okey, Nabi mulakan dakwah ni dia berdakwah kepada siapa dulu? Okey. Dan soalan yang terakhir, senaraikan nama sahabat yang mula-mula beriman. Okey, boleh? Ada 3 saja soalan yang awak kena jawab. Okey, tulis soalan dalam buku tulis dan jawab ya. Okey, Ustazah ulang sekali lagi. Soalan yang pertama, nyatakan sebab dakwah dimulakan secara rahsia. Soalan yang kedua, siapakah sasaran dakwah baginda? Dan soalan yang ketiga, senaraikan nama sahabat yang mula-mula beriman. Okey? Okey, jadi Ustazah harap anak-anak dapat jalankan tugasan ni, dan kalau dah selesai macam biasa hantar di WhatsApp group, nanti Ustazah akan simak. Okey, sebelum Ustazah akhiri pelajaran hari ni, macam biasa Ustazah nasihatkan anak-anak jaga diri, jaga kesihatan, dan yang paling penting jaga solat. Okey.